Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni ada beberapa info yang Zul nak share dan kita akan tengok macam mana movement malam. Expectation malam adalah untuk short term buy 3 ke 4%. So kenapa semalam Zul tak ada sebarang berlaku pembelian? So sebab apa tak memenuhi kriteria untuk naik, untuk buy, tapi pun ada berlaku kenaikan di Bitcoin malam. Kita akan tengokkan kenaikan di Bitcoin tu adakah akan terus melakukan kenaikan untuk tu punya target dalam 20.8 dan 20.4. Dia tu akan check balik ataupun kita akan melakukan net dropping ke bawah. So kan tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap berada di bawah 1 trilion iaitu 976 bilion, dengan volume semalam hanyalah 49 ataupun boleh katakan 50 bilion aja. So tak banyak, normal untuk hari Sabtu Ahad memang berlaku pengurangan dalam volume. Kemudian BTC kata terus melakukan peningkatan dominasi sikit daripada 30-40 drop ke 38, now regain balik almost sampai ke 40% balik iaitu 39.5. Ethereum drop daripada 20% kepada 18.3. So untuk harga semasa ataupun untuk harga semasa untuk pagi ni di Bitcoin berapa? Bitcoin berada di 20.1k dengan peningkatan dalam tempoh 24 hours kita naik banyak 1.84%, tapi weekly kita still lagi drop 7.42 daripada hasil kejatuhan daripada hasil CPI data yang hari itu. Kemudian kita tengok di Ethereum berada di 1.4 trilion, lebih kurang sama je dengan Bitcoin 1.86, tak banyak berlaku penambahan, tapi untuk Ethereum lagi drastik jatuh dia lepas merge itu adalah 17.76% untuk weekly dropping daripada minggu lepas. So untuk koin-koin lain-lain kita tengok ada tak yang melakukan peningkatan yang tinggi. Untuk SRP hampir 6%, 5.89. So mungkin kita akan tengok sikit chart SRP nanti. Kemudian Cardano 35. So Cardano dan Solana kata ada sedikit ni nanti tu akan share kan, iaitu Cardano dan Luna, maknanya Cardano dan Solana akan masukkan ke dalam Luna. So bila nanti tu akan bagikan tarikh dia, iaitu di Cardano currently 3.50, Solana 4.19. So macam kita kan tu akan cuba ambil opportunity untuk buy di Cardano dan Solana, seperti mana kita tengok sebelum ni Bitcoin Cash masuk dalam Luna ada sedikit berlaku peningkatan. So ini kita boleh ambil lah dalam possible kita target lah 10 ke 30% peningkatan daripada harga semasa. Dan nanti kita akan tengokkan di chart apa yang berlaku, adakah good potential untuk kita masuk Solana dan Solana dan Cardano sebelum date diriliskan di Luna. Nanti saya akan sharekan date yang bila diriliskan untuk di Cardano dan Solana akan diriliskan, adakah boleh dimasukkan ke dalam Luna. Date dia nanti saya akan sharekan. So let's go, tanpa bermasa lagi kita pergi ke chart. So pertama kita nak tengok chart di Bitcoin. So chart di Bitcoin apa yang berlaku semalam. So semalam untuk di 1 hour tu ada sharekan untuk satu pattern bullish. Sebenarnya selalunya kita tengok ini adalah mostly pattern bullish, sama ada short term ataupun long term. So inilah untuk di 1 hour saja. So kita ada dropping, dan jika kalau breakout ni kita akan ada possible untuk melakukan kenaikan sampai mana Zul ada target dalam 20.4. So adakah kita boleh sampai? So kenapa semalam Zul tak masuk position? So pertama kali disebabkan semalam Zul memang kata tak sempat tengok chart daripada ke 10.30 pagi semalam sampailah pukul 10.30 malam tadi baru sampai rumah. Maknanya Zul ada photoshoot. So photoshoot, tapi apapun kalau itu nak masuk pun tak memenuhi kriteria yang sudah masuk. Sebab apa? RSI berada di oversold, tapi RSI tak berada di oversold. Tapi semalam kalau ada siapa yang alert atau boleh high risk punya position, kalau nak kira position high risk, iaitu selagi mana RSI berada atas daripada 50 ke 80, adalah consider price tu akan terus melakukan kenaikan, dan selagi mana stop RSI tu berada below, so anda boleh masuk position. So meaning sekiranya anda tengok second ataupun second requirement ataupun second pergerakan untuk masuk dalam market, anda boleh cuba yang ni untuk anda in future anda boleh try. Sekiranya kita tengok selepas saja price tu berada di oversold, dua-duanya berada oversold, dan terus walaupun tak berlaku peningkatan, ada sikit dropping, tapi sekiranya anda nampak sebaik saja RSI tu berada above atas 50. Yang ni cantiklah kita nampak breakout retest. So meaning apa yang berlaku di store RSI drop berada di oversold. So meaning kat sini anda boleh ambil quarter position untuk buy, iaitu buy kawasan ni. So kena close ke mana?
nak close baik saja RSI ni berada di overbought, stop RSI juga berada overbought. Currently RSI dah pun berada overbought. Sekiranya anda nak hold position ni, make sure anda perlu pastikan RSI ni mestilah sentiasa berada above 50. Sekiranya RSI ni baik close below 50, so meaning position ni anda perlu close. Close sebab apa dia akan berlaku another drop ke bawah. Itu expected mungkin drop lagi below daripada masuk balik dalam channel ni. So itulah untuk Bitcoin. So kali semalam tu tak masuk sebab apa, tak memenuhi kriteria yang tu nak untuk yang lebih safe. So apapun price Bitcoin malam dah breakout ni nak sampai mana, so kita boleh buat measurement, iaitu measurement cara tu, iaitu pertama kita akan ambil last low, kita ambil ni low ni dah high ni, so ini point breaking kita nampak yang ni tu ada possible untuk price tu sampai di kawasan 20 ataupun ikutkan tu punya cara measurement adalah yang ni point breaking ni, kita ikutkan dah kata tak banyak lah, kita boleh katakan dah sampai pun. So yang ni ada possible kita akan nampak ada mungkin akan drop dulu sebelum melakukan kenaikan. So apapun kita beware sebab price kita berada di trendline. Ada sebelum ni tu ada draw trendline ni. So trendline ni boleh berubah. So tapi currently kita tengok macam mana trendline ini memberi resistance untuk pergerakan di 1 hour. Resistance di sini, resistance di kawasan ni. So meaning legit kita katakan kuartal trendline ini agak strong untuk kita monitor untuk di 1 hour. Kalau tu boleh buat adjustment sikit untuk di 1 hour. Kita akan tengok point-point. Kita boleh ambil lebih kurang macam ni. So ini kita nampak itu trendline ini currently sedang memberi resistance, halangan kepada untuk Bitcoin untuk terus melakukan peningkatan. So adakah dia akan melakukan peningkatan? So beware sebab apa RSI di 1 hour hampir berada di overbought. So sekiranya RSI berada di overbought ni, make sure kita beware sebab apa dia boleh drop dengan drastic. So itulah untuk di 1 hour. Di 4 hours kita tengok 4 hours currently RSI boleh regain lagi. So bercakap kenaikan ni boleh regain sebabkan sebelum ni kita ada sideways di kawasan ni. So ada possible. So kenaikan selepas ini sama ada kenaikan balik ke kawasan almost dalam 22k atau drop balik ke kawasan almost 17k. Kita punya lower sebelum ini. So dua pergerakan ni yang kita nak tengok. Itu bergantung kepada data interest rate minggu depan, iaitu 21 hari bulan kita akan ada Fed meeting, di mana daripada Fed meeting tu kita akan tahu berapakah interest rate akan dinaikkan. So adakah sebelum ni diumumkan akan dinaikkan 75 base point, iaitu 0.75%. So adakah kita akan dapat 75 base point ataupun lebih tinggi? So kita tengokkan nanti 21 hari bulan. So currently ini memberi support, so beware untuk pergerakan. Tu tak ambil position, tu biarkan dulu. Ada possible kita untuk, kalau anda nak kata untuk scalping ataupun peluang untuk scalping adalah possible antara 24 ke 19.7. So apa saja di kawasan price kawasan ni anda boleh buy, apa saja kawasan price berada ni anda boleh sell. So buy sell consider sebab apa, expectation boleh berlaku sini sebelum berlaku pergerakan ada naik ataupun drop, bergantung kepada data inflation, data interest rate yang akan diumumkan Fed oleh Fed bila di Fed meeting nanti, iaitu 21 hari bulan, hari Rabu nanti. So itulah untuk di Bitcoin. So kita akan tengok sikit di Ethereum sebelum tu pergi ke Cardano dan Solana dan juga SRP, dan juga nanti ada request untuk dalam komen, kita akan pergi juga. So pertama kita nak jenguk sikit di Ethereum, apa berlaku di Ethereum. So di Ethereum dah dropping sampai mana currently untuk di 4 hours, cantik saja kita bounce daripada kita punya support iaitu 1.4. So ni kalau anda nak consider untuk long term ataupun DCA, consider 1.4 dan boleh buy, dan untuk TP short term kita boleh target at least 1.7. sebab apa, currently kita berada di antara support dan resistance. Currently kita sedang bounce. Adakah boleh bounce lagi? Yes, inilah possible, boleh berlaku sebab apa, kita dalam bearish market, mungkin sideways yang lama. Sekiranya kita nampak pergerakan untuk di Fed meeting, aku kata negative result. So apa yang berlaku, kita akan nampak ada possible untuk naik drop lagi ke kawasan kita punya support. Net support adalah 1.2 dan kita ada support lagi di kawasan almost 1k, iaitu di kawasan ini 977. So itulah possible. Apapun sekiranya kita lost position di 1.4, so 1.4 ni nak loss untuk chart kata di candle berapa. So kita akan tengok di daily. So supposedly tu akan tengok di daily. Sekiranya daily nak confirmation, iaitu confirmation kita nak drop ke net support iaitu 1.25k ni, 1253k, iaitu dengan daily candle breakout below 1428. Yang ni kalau ikutkan nanti tu akan dekat sikit, kita tengok ni.
Ini kita lock kejap. Okay, kita nak tengok yang ni ialah 1428, iaitu ini tengok daily sebelum ni. Candle daily still lagi berjaya bound daripada level 1428. So meaning secara teknikalnya sekiranya daily body close below ini, kita boleh katakan next target kita adalah 1002. Sekiranya dia regain balik, meaning kita akan tak nampaklah 1002. So bergantung kepada daily chart. So currently 4 hours tak membantu kita, sebab apa 4 hours ada in out di kawasan 1408. So currently confirmation yang kita tunggu adalah di daily. Kalau drop lagi below, so kita boleh drop body close below 1428, kita akan drop ke net support 1253. So sekiranya anda nak DCA, consider 1400 boleh ke sini DCA, sebab apa adalah di kawasan support. So buy di kawasan ini untuk expectation price rebound balik ke 1724, dan sampai kawasan nanti kita boleh exit market ataupun ambil untuk short term gaining. So itulah untuk di SRP. So untuk di Solana, apa yang info ni kan, untuk di Solana malam tu pun baru pasal je, sebab apa di ruangan komen ada yang tanya Zul, Cardano nanti boleh buy tak sebab akan masuk di Luna. So Zul pun baru alert sebenarnya, so Zul tak berapa alert dengan new ni. So untuk ni Zul dah cari, kita nampak Luna dan Cardano dan Solana akan dimasukkan ke dalam Luna. So meaning siapa yang kita yang Malaysia ni senanglah nak buy coin ni. So meaning untuk siapa yang ada peminat untuk Cardano, Solana macam tu memang minat Cardano, tu ada 1000 coin dan tu memang ada target lagi nak buy untuk long term. Solana juga ada punya dalam plan. So bilakah tarikh ikut? So ikutkan yang ni, kita tengok 21 hari bulan. 21 hari bulan iaitu betul-betul hari kita dapat Fed meeting ataupun interest rate tu. So kita tengok macam mana 21 hari bulan. So ada possible dia akan cuba buy, dia akan buy sikit Cardano, tak masalah. Dia akan buy Cardano sikit di kuartal di Luna untuk long term. Kalau ada berlaku peningkatan, dia akan izin untuk buat short term. So itulah plan tu untuk Cardano bila 21 hari bulan nanti. So kita 21 hari bulan untuk Cardano. Kemudian Solana adalah 6 Oktober bulan depan. So itulah dua coin yang baru selepas ada penambahan daripada Chainlink dan Uniswap. So meaning untuk di Luna maknanya selepas ni mungkin kita akan more fokus kepada buy Luna, ataupun mungkin portfolio untuk selepas ni untuk net net sebulan 25, mungkin dia akan create satu portfolio di Luna. Sebab apa? Senanglah, sebab apa kita boleh buy dan sell dan terus transfer masuk ke dalam bank kita. So itulah kuartal kita punya, at least kita di Malaysia ada juga satu exchanger yang kuartal kita boleh buy dengan mudah lah, tak perlu kita nak convert sini convert sana kan. So direct terus dengan bank kita. So itulah untuk di Luna. So terus berlaku kuartal penambahan coin, good maknanya untuk long term untuk kita untuk kata investment. So itulah untuk Ethereum. So next dia akan pergi sikit Cardano, kita akan tengok di Cardano. So Cardano, apa yang berlaku Cardano, Solana dan SRP. So first kita akan pergi ke Cardano dulu. Kita tengok apa yang berlaku Cardano, adakah good position untuk buy untuk long term. So Cardano currently Zo ada monitor satu trend line ini. So satu trend line yang menarik untuk monitor. So meaning kita ada 21 hari bulan. So 21 hari bulan adalah sepuluh yang kita akan tandakan kat sini. 21 hari bulan, mana tu punya penanda? Okey, yang ni 21 ni 23 dalam 7 Oktober, daily 4 hours lah, kita akan 4 hours. 19 kita pergi 1 hour kita akan nampak. Okey, ini adalah 21 hari bulan. So yang ni dia akan letakkan Luna 21 hari bulan 9. So okey, kita remark kan tu, kita lock. So meaning apa yang berlaku kat sini, kita akan nampak itu possible untuk Luna 21 bulan, tak jauh dah. So meaning untuk yang ni untukkan candle di 4 hours. So berapa candle lagi, so adakah boleh berlaku peningkatan. So untuk di Luna dia akan cuba buy, sama tak kisah kalau drop pun dia akan holding untuk long term. Sebab apa? Cardano adalah lebih kepada long term untuk net project. So tu nampak satu trend line ni. So ada possible sekiranya kita breakout ini price boleh naik atas, naik sampai mana. So ikutkan yang ni kita ada seperti triangle, nanti tu akan draw kan seperti triangle. So yang ni, so ada possible nak break sampai mana. So kita measurement adalah point of breaking. Kita ambil high ni dan low dan high ni point of breaking. Sekiranya ke breakout ni kita nampak mungkin price dekat sikit. So untuk 21 hari bulan tu at least kita akan nampak daripada yang ni, iaitu point of breaking daripada 21 bulan ada berlaku peningkatan, kita akan naik sampai 67 sen. Berapa persen? So kalau anda buy untuk hari ni, untuk Luna tak ada lagi lah. So Luna 21 bulan consider price tu berada atas ni, ada possible untuk kenaikan dalam 25%. Ada yang boleh sampai, sekali hitungkan kita ada key level kita di kawasan ni. So ada boleh sampai 74. So around dalam 60 ke 70 sen adalah boleh consider kita boleh gain untuk SRP untuk 21 hari bulan. So itulah position yang tu nak buy di
Luna nanti. So Cardano possible untuk short term, tak adalah untuk long term pun Zul akan buy. Sebab apa, Zul dah ada 1000 coin. Zul ada target lagi untuk tambah sebanyak boleh sebelum bulan tahun 2025 untuk Cardano. Itulah Zul punya quarter plan untuk long term. So Cardano nanti Zul akan buy dalam 21 hari bulan. Kita tengok macam mana, hopefully kita dapat pergerakan ni at least 23% keuntungan pun kita boleh ambil exit untuk long term. Mungkin ambil modal dan profit sikit untuk kita buat modal untuk end of the year. Kita tengok macam mana Bitcoin, sebab apa Bitcoin still lagi Zul ada potential untuk more drop ke dalam kawasan 14 ke 10k. Meaning kalau Bitcoin jatuh ke 10 ke 14k, meaning all altcoin akan drop lagi. Untuk Cardano Zul ada target at least sampai, memang banyaklah untuk Cardano ni. Zul ada target untuk dia drop sampai dalam kawasan 13 sen ataupun mostly kita tengok dalam 20 sen ke 13 sen. So itulah Zul punya end of the year punya target untuk Cardano. Dan kalau drop kawasan tu memang Zul akan buy lagi lah untuk Cardano. Zul akan cuba dapatkan lagi 1000 coin untuk Cardano untuk Zul punya turunkan average maybe dalam kawasan 50 sen. Kemudian kita akan biarkan saja untuk long term run untuk bulan tahun 2025. So itulah untuk Cardano. Untuk Solana pula, kita tengok adakah ada possible untuk berlaku peningkatan dengan kenaik. Solana lambat lagi. Solana adalah bulan 10 ataupun currently kita tengok aja Solana pun ada sedikit signal iaitu bullish. Kita tengok yang sebelum ni kita ada yang ni flag, ada draw dan kita ada trend line ni. So ada kita breakout. So mainly kalau kita breakout ni atas untuk short term, ada possible untuk dari atas ni untuk di bawah 30% ataupun drop balik ke below ni dalam kawasan tu 30-30. So 50-50 untuk pergerakan market ini. Untuk long term 95% 12 sen ke $4 adalah Zul punya target untuk buy end of the year. Meaning apa masuk ke end of the year adalah berdasarkan bearish market. Bitcoin akan berada harga bottom target lah 14k ke 10k bulan 12 ataupun bulan 1 nanti, bulan 12 tahun ni ataupun bulan 1 tahun awal tahun depan possible Bitcoin sampai kawasan tu. Dan Solana ada possible berdrop sampai $12 ke $4. So kawasan tu nanti Zul akan buy dengan buy untuk long term untuk holding asset tu sampailah net sebulan iaitu tahun 2025. So itulah untuk di Solana. So untuk XRP pula berlaku peningkatan yang banyak, hampir 5% malam. So peningkatan yang tinggi untuk di Solana, tengok yang ni peningkatan daripada di berapa persen untuk di Solana pula XRP yang ni. So hampir 20% So apa yang draw kat semalam tu, ada draw beberapa trendline yang ini screen dah bounce. So apakah next target? So next target kita berada kawasan ni. So beware siapa yang ada masuk dalam kuartal XRP dah consider kita sampai kawasan kuartal key level iaitu 38 sen. So siapa yang ada masuk di bawah ni consider anda boleh ambil profit ataupun modal. Sebab apa, tengok RSI di 4 hours pun dah berada di oversold, overbought. So meaning price adalah more untuk drop ke bawah berbanding price nak naik atas. So ini siapa yang ada masuk di bawah ni untuk short term, kalau anda untuk short term game, long term tak adalah anda boleh holding untuk sampai 2025. Tapi kalau anda ada short term, consider kawasan ini dah boleh ambil TP untuk SRP. So itulah untuk SRP. So next kalau movement kita akan tengok ada trend line besar ni. Kalau breakout trend line yang ni yang putih dua-dua ni, kita akan tengok another massive untuk at least kita akan attack balik ke kawasan 57. Dan sekiranya break 57 kita akan boleh attack balik kawasan $88. So itulah movement dan arah pergerakan market untuk long term untuk di SRP. So apa lagi kita tengok untuk di ruang komen? Kita tengokkan komen nak tengok gold. Okey, boleh tengok gold. Okey, Cardano nak beli waktu bila ia akan jatuh. Okey, Cardano tadi dah cakap kan mungkin untuk 21 bulan ni kita tengok je di Luna. So kita akan boleh buy di Luna. Kemudian apa lagi nak tengok? Sekarang ni dah di DCA. Yes, macam cakap dah boleh DCA pun. Bitcoin antara 26k ke 15k dah boleh start DCA. Price itu untuk buy adalah buy lah monthly. Untuk net jangkaan untuk net anda take profit adalah tahun 2025. So boleh 22, 3, 24 ni dah boleh start DCA. Untuk Bitcoin range dia adalah 26k ke 15k. Untuk Ethereum adalah antara 1.7 ke 1k. So boleh, kalau drop below sikit, yes, untuk Ethereum tu ada expectation untuk low sampai 500. Untuk dia Bitcoin tu ada expectation untuk low sampai 10k. So DCA saja antara range tu iaitu Bitcoin 26 ke 15k, Ethereum 1.7 ke 1k. Kalau drop below lagi, itu rezeki, kita boleh buy lagi. Tapi apapun kita punya target adalah more kepada untuk collect asset sebanyak boleh sebelum next bulan tahun 2025. So itulah tu punya plan. Benda apa lagi? Nak tengok Shiba, coin Shiba. Nanti tu kan tengokkan Shiba lagi apa. ETF tu pula. ETF tu kau tak perlu kan ETFW tu. Uniswap challenge sekali. Nak tengok Uniswap challenge. So boleh. So nanti kita akan tengokkan first. Kita akan tengok untuk
kita akan tengok first kali kita tengok apa untuk di gold. So ada yang tanya pasal gold, kita akan tengok di gold sekejap sebelum tu pergi balik untuk di Uniswap tadi. Ada Uniswap dan Chainlink. Kemudian kita akan tengok gold mana gold. So tengah hujan ni, hujan subuh ni, so sejuk sikit pagi-pagi ni. So untuk di gold currently kita sedang bound daripada channel ni. So inilah down channel. So untuk aku kata pergerakan currently untuk gold, nampak dia sedang berlaku dalam pergerakan channel ini. So meaning boleh kita katakan sekiranya gold berjaya breakout trendline above ni ataupun channel ni, meaning kita akan boleh start berlaku penaikan. Tapi pun untuk di daily kita nampak price dollar pula, aku kata gold dah pun drop kawasan ni. So expectation end of the year ada possible untuk gold still lagi akan follow pergerakan ni lah, more kepada kejatuhan. Untuk at least untuk next drop, untuk sedikit drop adalah ke kawasan 1437. Itulah kawasan yang diekspektkan. Sebab apa, dia dah breakout kita punya trendline biru ini. So meaning net support berdasarkan Fibonacci dan key level ada berada antara 1.5 ke 1.K, dan kita ada pertengahan ni adalah more dalam 1400. So itulah kawasan target untuk dia punya jangka ni adalah more long term akan dropping. Tu untuk short term mungkin kan ada sedikit peningkatan macam mana. Selagi ikutkan current time, kita tengok gold ada possible untuk recovery balik daripada point ni untuk naik atas, ataupun dia hilang position ini dan dia akan drop ke bawah. So itu saja. Meaning kalau ikutkan ni berapa persen? Kita kan dari atas ni mostly 3% atas, 3% drop ke bawah. So kalau anda nak tu short term, consider currently adalah position untuk anda tengok position naik atas. Bukan kita dah ikutkan di key level pun kita dah lost position ni. So currently adalah possible untuk drop, breakout, breakout, retest, kemudian untuk another drop ke bawah. So itulah potential yang boleh berlaku. Kalau ikutkan belakang ni, kita tengok manakah next key level, apa yang kita ada. Yang kita ada tu contoh yang ni, kawasan ada yang ni lekat satu, akan letak cuba satu line yang ini dan juga yang ini. So ini adalah possible untuk tengok untuk di nampak tanpa tengok price apa ni, boleh letak trendline yang atas ni, nampak price itu betul-betul currently respect kita punya kawasan ni. So macam juga kan next position sekiranya bukan dolar, kita tengok adalah gold ni ada possible adalah untuk short term melakukan peningkatan. Untuk long term still lagi kita, sebab apa, kita dah lost position biru ni. So journey lah untuk ke kawasan bawah ni. So mungkin 1.5 kemudian 1.5 atas ni dan drop ke dalam kita punya target lah 1.4. So itulah untuk di di gold. So asyik tembok dolar je, mungkin kita dia nak suruh kita tengok ke DXY kot. Nanti kita akan tengok DXY kejap sebelum tu pergi ke chart lain. So DXY berada di kawasan resistance, adakah dia boleh naik. So ikutkan RSI dah ni stop RSI. So ada possible untuk dolar breakout yang ni untuk melakukan push price di atas sampai mana, at least 1.6 pada swing high ini to swing low 1.6 1.6 kita berada di price ini, iaitu ini ataupun ini. So dua possible. Sekiranya kita dapat data yang tak baik untuk di kata interest rate, nanti kita ada possible untuk dolar melakukan kenaikan. So kenaikan ini akan menyebabkan untuk di dolar bukan semua aset gold, kripto akan berlaku kejatuhan. So beware dalam pergerakan ni. So ada potential untuk melakukan kenaikan di DXY. Sebab tu jangan nampaklah more bearish kepada pergerakan di kuartal kripto dan juga lain-lain aset. So apa lagi kita tengok di ruangan komen tadi untuk tengok Shiba. So Shiba, apa yang berlaku di Shiba? Kita tengokkan sedikit di Shiba Coin. Okay, Shiba Coin currently untuk di daily, kita akan pergi sikit di daily. Ada satu trendline yang sudah monitor, iaitu trendline putih ni. Kalau breakout, consider kita akan boleh gain at least ke naik dalam berapa persen. Dalam kawasan ni breakout tu dalam 60 ke 70%, iaitu ke key level kita balik, iaitu kawasan ni. Consider ni maknanya first key level kita ikutkan yang ni, kawasan 0.1 dulu, dan kalau breakout 0.1 ni baru kita boleh katakan balik ke 0.2. So dalam 40% profit daripada harga sekarang. So itulah di daily dekat 4 hours. So 4 hours ni key level ni kita tengok tu, yang ni first key level nya. Consider kita punya first key level untuk 0.1. So breakout trendline ni ada possible untuk kita attack 0.0001 ni. So itulah untuk Shiba. So kalau untuk long term, tak salah anda boleh buy untuk long term, sebab apa kita berada di kawasan support 0.9 ni. So buy untuk long term adalah kalau anda yakin untuk Shiba Inu ni, anda boleh buy untuk long term dalam kawasan ini. Dan sebaiknya untuk short term, kalau breakout ni tu nampak akan ada possible untuk naik kawasan 0.1. Kalau breakout lagi kawasan ni, ini kita akan pergi ke next level. So next level lah, consider kita boleh draw daripada high yang
zone ni adalah daripada swing high ini to swing low. So kita boleh sampai ke kawasan kita punya resistance. So yang ni tu akan ubahkan color. So itulah kita punya key level. Breakout tu akan drop. Okay, ini kita nak tengokkan iaitu untuk di Shiba Inu. So breakout yang ni, first breakout trend line ni kita boleh target 0.1, dan kalau breakout 0.1 ni kita boleh tengok for breakout retest sebelum kita hit untuk kita resistance, dan kuasa return ni ada possible untuk drop balik lah. So itulah possible tu untuk gain kawasan ni, consider boleh buy untuk sikit target untuk ke kawasan atas ni. So itulah untuk di Shiba Inu. So itulah untuk di Shiba Inu. Next kita akan pergi kita akan delete balik. Ni kita nak tengok, kita nak tinggalkan ni, kita nak monitor. Yang ni baru kita delete. Tu kita akan biarkan untuk di chart Shiba Inu dan kita akan save. Tu kita akan monitor lah untuk pergerakan ni, kita tengok macam mana nanti. So Shiba Inu short term. Tu kita tengokkan untuk di line. Apa lagi nak tengok Shiba Inu dah. Okay, lagi apa lagi? ETH, Uniswap dan Chainlink. Uniswap dan Chainlink. Kita akan tengok first, kita akan tengok di tengok kawan apa yang ada dulu di link. So Chainlink adalah daily. So di 4 hours macam mana? 4 hours kita tengok pergerakan yang Zul sedang monitor. So pergerakan lah more untuk drop bawah. Sebab kita dah berlaku kenaikan ni daripada lower tu. Sebab cakap untuk di Chainlink dengan Uniswap ni, consider kalau nak short term, anda boleh tengok baik saja RSI tu almost overbought dan stop RSI overbought, anda boleh ambil peluang. Contoh nak tengok sebagai bukti, kita tengok daripada yang ini RSI berada hampir, walaupun tak berada tepat, tapi anda boleh consider sama kadang boleh sampai tepat, kadang tak berapa. Apa berlaku tengok lah, price berada below price melakukan kenaikan, sama juga ini below price melakukan kenaikan. So net movement kalau anda nak ambil position juga dalam pergerakan channel ini, sebenarnya selagi mana Chainlink bergerak dalam channel ni, anda boleh tengok iaitu sebab je RSI berada below. So RSI below, anda boleh expected boleh gain sikit lah atas sampai mana nak TP. Sebaik saja stop RSI berada overbought, RSI berada overbought, anda boleh TP position yang anda masuk tu, more kepada short term. So selagi mana price Chainlink follow channel ini anda boleh gunakan kata RSI dan stop RSI berada oversold, anda boleh buy untuk short term. So kiranya breakout ini kita ada possible untuk dia drop balik ke kawasan hampir $5, iaitu hampir ke kawasan key level dalam $5.6. So itulah untuk di Chainlink, dan kita ada satu lagi massive pergerakan ni. So inilah possible daripada atas ni boleh drop bawah, dan drop bawah ni bukan drop kosong, kita ada target untuk ni. So align, kalau drop berkuasa ni ada possible kat sini tu akan buy untuk short term dan long term. Kalau naik tu akan tengok pergerakan ni untuk at least target ke kawasan tadi. So untuk short term channel, untuk long term adalah lebih kepada pergerakan yang ini. So hopefully anda faham pergerakan untuk Chainlink. So itulah untuk di Chainlink. Next untuk di Uniswap. So Uniswap currently dah breakout dah breakout dia punya channel ni, dan currently kita sangat nak on the way ke target, iaitu target kita dalam kawasan 5.3. So kita ada penting kawasan ni. So ada possible untuk Uniswap do more belief untuk dia drop ke bawah ni sebelum ada sebarang correction yang strong. Untuk di 4 hours, ingat stop RSI dah pun berada di overbought. RSI kita berada di kawasan 50. Nanti tu akan kecilkan sikit ni. So RSI ni berada di kawasan 50. Lain macam Bitcoin. So selagi mana below 50, kita akan expected more drop bawah. So untuk analisis atau technical ni adalah more expectation untuk dia akan hanyalah untuk ni retest kawasan ni sebelum dia drop lagi ke kawasan kita punya target, iaitu 538. Tu adakah anda boleh buy. So tengok macam mana di kalau RSI di 4 hours ni berada overbought, oversold. So anda boleh ambil kata sedikit peluang untuk buy, make sure untuk kata long term, dan sekiranya drop lagi kita boleh hold, kalau naik kita boleh ambil profit sikit untuk di short term gain. So position kita masuk tu boleh buat short term dan long term gain untuk di Uniswap. So itulah untuk di Uniswap. So apa dekat ada tak lagi di ruangan komen nak tanya pasal apa lagi? ETFW macam tu tengok kat sini tadi. ETFW ni ni ETFW. So tak pasti coin apa tu, nanti kita tengok kan. ETF itu lebih kurang panjang Ethereum punya ETHFW. So tak pasti coin apa tu. ETFW. So coin apa tu ETFW? So tak pasti apa tu, mungkin yang ni. Mungkin yang ni kot.
tengah trending tu. So ETF so banyaklah, so abaikan coin-coin macam ni. So tak sarankan untuk anda invest coin-coin ni high risk. So make sure kalau nak tagih tu benda anda kaji macam fundamental lah. So tak sarankan untuk anda fokus kepada long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe dan sekiranya ada sebarang permintaan type di ruangan komen di bawah. So hari ni Zul tak pergi mana, Zul ada kat rumah dia. So nanti Zul akan updatekan di Discord channel. So kalau anda nak join punya Discord channel, senang aja. Anda perlu klik button join, iaitu dengan join punya YouTube membership. Kemudian anda make sure lepas anda buat transaction, akan anda perlu cari ruangan membership ni di punya channel. Ada home, video, playlist, community, membership. Klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk terus direct ke aku punya Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda di net review. Assalamualaikum. Bye bye.